Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir ya karim ya fattah bika nasta'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberi kesempatan untuk kita melanjutkan pengajian kita. Kita masih membicarakan bab yang ke-21, yakni mengenai kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini insya-Allah kita akan bicarakan mengenai zikir yang paling afdal. Bagi yang memiliki kitab boleh buka muka surat 247. Dan sebelum kita lanjutkan kita punya pengajian pada membicarakan mengenai zikir yang paling afdal ini, suka untuk saya mengajak sidang jemaah sekalian, kita mulakan kita punya pengajian dengan bacaan zikir yang kita lazimi pada pertemuan-pertemuan kita secara langsung di Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On, dan di kebanyakan surau-surau lain yang saya mengajar di sana. Kebanyakannya saya akan membaca, ataupun kebiasaannya saya akan membacakan zikir ini di permulaan pengajian, dan kerana kita mengambil manfaat dan mengambil kebaikan daripada zikir tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai golongan yang disebut sebagai ahlu zikri, ataupun golongan az-zakirun Allah, yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأنزله المقعد مقرب عندك يوم القيامة. Baik, sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama-tamanya saya mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada pihak Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On di atas jemputan untuk saya melanjutkan pengajian secara atas talian ataupun secara online, yang malam ini disiarkan secara langsung ataupun secara premier langsung melalui channel YouTube Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On. Jadi mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita lebih kurang dalam 30 minit pada malam ini memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat kepada kita, terutamanya kita dalam waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberi kita satu peluang sebenarnya. Bila kita dengar semalam PKP disambung semula, sepatutnya kita sebagai orang beriman, kita menganggap inilah satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita beruzlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kita berkhalwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mungkin bila mana kita tidak berada dalam suasana PKP, kita disibukkan dengan urusan harian yang pelbagai. Kan kita mulalah kadang-kadang tak ada urusan pun kita buat mencari urusan. Dan tak ada keperluan pun kadang-kadang kita nak berada di luar rumah, tetapi kita mula mencari-cari apa benda nak kena buat. Nak pergi ke mana, nak minum di mana, nak makan di mana, nak berlibur di mana. Tetapi sebenarnya bila Allah Ta'ala datangkan PKP ini, sepatutnya kita menganggap ianya satu peluang yang sangat baik untuk kita isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dan bukan kita kata kita tak tahu nak buat apa dalam PKP, tetapi kita mencari apa yang perlu kita buat dalam PKP ni, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati oleh Allah. Dan banyak perkara yang kita boleh buat, dan selain
daripada kita menjaga solat-solat fardu kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, cerita tentang solat ni tuan-tuan, saya teringat ada pesan dan satu orang guru, dia kata apa, amalan orang soleh, mereka akan menjaga dalam satu hari itu 40 rakaat. Kan dalam satu hari mereka akan jaga ibadah mereka sebanyak 40 rakaat. Kan di mana rakaat tersebut tuan-tuan? Kan yang pertama ialah yang fardu, kalau kita tengok daripada subuh hinggalah ke isyak, di situ kita ada 17 rakaat, kan, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib dan 4 isyak. Di situ kita mendapati akan ada 17 rakaat. Kemudian orang-orang soleh mereka akan jaga untuk solat rawatibnya tuan-tuan, solat yang mengiringi solat fardu, kan, terutamanya yang muakkad ada 12 rakaat. Kan, yang mana mereka cukup jaga 12 rakaat tersebut, maka bila dicampur 17 dengan 12 tadi, jadilah jumlahnya sebanyak 29 rakaat. Kemudian mana lagi 11 tuan-tuan? 8 rakaat ialah sembahyang malam. 8 rakaat adalah sembahyang malam. Kan, maknanya sembahyang malam itu meliputi qiyamul lail, kan, boleh kita sembahyang tahajud, boleh kita sembahyang hajat, boleh kita sembahyang taubat, tapi pastikan jumlahnya sebanyak 8 rakaat, dan lagi 3 adalah sembahyang sunat witir. Jadi cukuplah jumlahnya, kan, menjadi sebanyak 40 rakaat tuan-tuan. Ini amalan orang-orang soleh, mereka tidak akan tinggal 40 rakaat sehari dan semalam. Dan sebenarnya kalau kita hitung dengan amalan yang lain yang saya sebut tadi, rawatib 12, tetapi sebenarnya kita boleh buat lebih lagi, kan, yang kita sebut itu tadi yang muakkad. Kalau campur dengan yang tidak muakkad, bahkan sebenarnya lebih. Bahkan kalau kita campur dengan sembahyang sunat duhanya, sembahyang sunat isyraqnya, maka sebenarnya kita mungkin mampu buat lebih daripada 40 rakaat sehari dan semalam. Dan kalau katalah syariat ini memerintahkan kita untuk sembahyang 50 rakaat sehari dan semalam, sebenarnya umat Nabi SAW mampu untuk melaksanakannya. Namun di atas kasih Allah, kan, belas Allah kepada kita sebagai umat Nabi, dan di atas mujahadah Nabi SAW berulang alik minta dengan Allah, dan hingga akhirnya jadilah 17 rakaat ataupun 5 waktu sehari dan semalam. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah, sepatutnya kita boleh buat bukan setakat 40, mungkin lebih lagi daripada jumlah 40 tersebut. Itu cerita bab sembahyang. Kan, kita juga membicarakan tentang zikir, kan, begitu banyak zikir yang kita nak baca sebenarnya, kan, dan begitu banyak zikir, bentuk-bentuk zikir yang boleh dibaca, kan, cuma kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak baca. Kan, macam-macam kitab, macam-macam buku, macam-macam panduan sebenarnya tentang zikir, macam-macam rotib, kan, yang ada disusun oleh para ulama. Dan untuk kita baca, kadang-kadang kita yang tidak meletakkan diri kita dalam suasana kita nak membaca ataupun nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalau kita tak ada zikir-zikir tertentu, tak ada ambil mana-mana zikir daripada mana-mana ulama, kita zikir dengan zikir Allah, Allah, la ilaha illallah, yang mana kita biasa dengar zikir tersebut, itu pun dah menjadi satu kebaikan kepada kita. Maka insya-Allah masa kita, ruang waktu yang ada, kita tidak akan bazirkan, kita tidak akan lepaskan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum cerita lagi tentang kita mengaji, kita baca Quran, kan, berapa banyak kita nak baca Quran. Saya sempat dengar sebelum saya memulakan kuliah tadi satu bingkisan yang disebut oleh satu orang ustaz, dalam satu petikan ceramah beliau. Beliau mengatakan, tuan-tuan, dia kata, mohonlah kepada Allah supaya kita ni direzekikan untuk baca Quran pagi, petang, siang, malam. Dalam doa khatam Quran pun kita baca, Allahumma rzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Dan kita minta dengan Allah, ya Allah, rezekikan aku untuk baca Quran siang, malam, petang, pagi dan seluruh waktunya kita minta untuk kita baca Quran. Tetapi dia kata, kan, baca Quran ini sebenarnya rezeki dan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kena pastikan mata kita ni sebenarnya banyak melihat kepada apa. Dan kalau mata kita banyak melihat kepada benda mungkar, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberatkan mata kita untuk melihat kalamullah. Dan kalau mulut kita banyak bercakap perkara yang nista, tipu, kan, benda yang mengumpat dan sebagainya, mulut kita juga akan jadi berat nak, kan, membaca kalamullah. Dan begitu juga perut kita ni, kan, kalau diisi dengan benda-benda yang haram, maka juga akan menjadi berat untuk kita mudah membaca Al-Quran. Jadi kita muhasabah balik diri kita, kenapa aku ni
kan, berat untuk baca Quran, muhasabah balik kan, mata kita lihat apa, mulut kita cakap apa, dalam perut kita ni apa rezeki yang ada, sama ada halal ataupun sebaliknya. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, insya-Allah hari ini kita akan lihat kan, berkaitan dengan zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal disebut dalam riwayat daripada baginda Nabi SAW, afdalu zikri la ilaha illallah. Dan kalau kita lihat tuan-tuan kan, dalam majlis tahlil biasanya, imam kan, di hujung tahlil tu kita akan berrotib kan, rotibnya ataupun kita akan bertahlil ataupun kita akan berzikir dengan kalimah la ilaha illallah. Perasan ataupun tidak, biasanya imam akan sebut perkataan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan sebenarnya ada riwayat berkaitan dengan perkara tersebut, yang mana Nabi SAW beritahu seafdal zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Dan seafdal zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Dan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, masya-Allah, orang yang ada kalimah la ilaha illallah ni, bila dihitung tuan-tuan, dia punya buku amalan kan, dicerita dalam satu riwayat bagaimana satu orang yang di hari akhirat nanti dibawakan amalannya kan, berbentuk sama ada amal ataupun dosa, buku amal dia yang begitu besar kan, buku amalan tersebut, dikatakan kepadanya, ambil satu kalimah daripada apa yang ia telah sebut di atas kehidupannya, iaitu kalimah la ilaha illallah, dan ditimbang dengan buku amal yang begitu berat tadi, maka kalimah la ilaha illallah akan memberati timbangan amal, timbangan mizan lebih daripada buku amal yang ia lakukan, sama ada amal keburukan yang dia lakukan, terutamanya amal-amal keburukan yang dilakukan. Kalau ada maksiat, kemungkaran dan sebagainya, maknanya nak menggambarkan beratnya pahala bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan dengan kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan, membezakan antara mukmin dan kafir, yang membezakan antara seorang Islam dan seorang yang munafik, seorang yang musyrik ataupun seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan munafik tuan-tuan, yang seorang yang musyrik. Jadi orang yang ada kalimah la ilaha illallah, sejahat mana pun dia di atas kehidupan ini, maka dia pasti akan ada ruang dan peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan disebut dalam satu riwayat yang lain, siapa yang mati dalam keadaan sempat mengucap kalimah la ilaha illallah, maka baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dibahaslah tuan-tuan, dibahas maknanya ada peluang nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala setelah dihisap amalnya. Jadi kalau kata amal soleh memberati timbangan tersebut, maka insya-Allah jalannya ataupun laluannya ke syurga. Namun sebaliknya ada amal-amal yang sebaliknya, amal-amal keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang dia lakukan lebih berat, maka dia akan dihisap atas amal tersebut atas perbuatan tersebut, kemudian dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita untuk kita sentiasa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, untuk kita direzekikan mengucap la ilaha illallah di penghujung perkataan kehidupan kita tuan-tuan. Sebab tu ulama ajar pada kita tuan-tuan, sebelum tidur pastikan perkataan akhir itu adalah la ilaha illallah. Jadi dah last sekali, dah tak ada apa dah nak buat, tak ada apa dah nak tengok. Kita kadang-kadang kita cakap apa kan, dah tak ada apa nak cakap, kita dah mengucap awal-awal siap-siap dah. Tapi mata kita masih lagi duk layan tengok handset kan, masih lagi duk tengok scroll Facebook, masih lagi baca WhatsApp dan sebagainya. Maknanya itu bukan perkataan yang akhir yang kita lakukan, bukan perbuatan yang terakhir kita lakukan. Maknanya dah tutup habis dah. Dah tutup kita punya handset dah tutup dah lampu apa semua, dah tak bercakap lah dengan pasangan kita kan, kita mengucap la ilaha illallah. Ada lagi satu amalan yang diajar oleh guru kami tuan-tuan, tapi amalan ni panjang sikit, tapi tak apa kan, kalau tuan-tuan kesempatan, tuan-tuan boleh catat, tuan-tuan boleh ambil, tuan-tuan boleh amalkan. Siapa yang baca amalan ini, kata guru kami kan, di hujung malamnya ataupun makna sebelum dia tidur, inilah perkataan akhir sebelum malamnya, sebelum tidurnya, maka dia akan ditidurkan dalam keadaan fitrah. Maknanya kalau seandainya dia mati tuan-tuan, dia mati dalam keadaan fitrah. Fitrah ni maknanya apa? Fitrah ni dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak berdosa, dalam keadaan tidak membawa dosa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dia bacaannya tuan-tuan? La ilaha illallahul halimul karim,
Rabbus samawati sab'u wa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta. Bukan yang itu. Yang itu doa pendinding, maaf. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa alja'tu dhahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. La manja'a wa la malja'a minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi arsalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kan? Wa bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Ni bacaan dia tuan-tuan ya. Bermula dengan Allahumma inni aslamtu nafsi tadi sampailah ke akhir yang saya baca tadi. Siapa yang baca sebelum tidurnya, maka kalau dia mati malam tersebut, dia akan mati dalam keadaan fitrah. Ini juga salah satu daripada zikir. Tapi kalau kata tak ingat tuan-tuan dan tak sempat nak beramal atau payah mungkin nak hafal, mungkin sedikit panjang, tak apa. Dan kita pastikan sebelum perkataan akhir kita ataupun sebelum tidur kita, perkataan akhir itu adalah La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Ada dalam satu hadis yang lain diriwayatkan daripada Ad-Dailami bahawa Anas radhiyallahu anhu dia mengatakan zikir Allah itu menyembuhkan hati. Maknanya zikrullah adalah menyembuhkan hati, yakni ubat bagi penyakit kelam akibat daripada dosa dan lalai. Berzikir kepada Allah merupakan ubat kepada hati. Hati yang macam mana? Hati yang penuh dengan dosa dan noda, yang bergelumang dengan maksiat, dan begitu juga lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat Nabi SAW kan mengajarkan kepada kita, bila mana Nabi SAW keluar daripada tempat qada hajat, apa yang baginda baca? Baginda baca ghufranaka ya Allah. Aku mohon pengampunan kepadamu ya Allah. Kan? Apa maksudnya? Kan ketika kita berzikir, ketika kita qada hajat, kita ketika itu tak berzikir di tempat hajat, kan? Maka kita minta ampun pada Allah walaupun tempohnya mungkin sekejap je kita lalai. Orang-orang saleh, mereka tidak akan biarkan waktu mereka walaupun seketika, sejenak ataupun sedetik untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebaliknya tuan-tuan. Kita sebenarnya banyak lalai nak banding dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak perkara yang boleh menyebabkan kita ni berada dalam keadaan berdosa tuan-tuan, kan? Dosa ni mungkin kita boleh bahagikan kepada dua, dan dosa yang zahir, dosa yang batin. Dosa yang zahir ni tuan-tuan, dosa yang jelas, seperti satu orang itu minum arak, berjudi, berzina, makan yang haram, kan, buat maksiat secara terbuka. Tak kira lah apa-apa maksiat yang boleh dilihat oleh manusia ataupun yang tidak boleh dilihat oleh manusia, itu disebut sebagai maksiat yang zahir, orang tahu itu adalah dosa. Yang kedua disebut juga sebagai, kan, dosa yang batin. Maka di sini saya nak nyatakan ada 10 perbuatan manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan suka perbuatan tersebut. Dan ini 10 perkara ni tuan-tuan, antara yang boleh mengundang rosaknya hati kita, kan, rosaknya jiwa kita, mana kita bergelumang dengan dosa akibat daripada 10 perkara. Saya sebut secara sepintas lalu tuan-tuan, kan, kita masa tak panjang, kita lebih kurang 30 minit saja, banyak lagi perkara lain yang kita nak sebut. Apa yang saya boleh sebut di sini, antara benda yang Allah Taala tidak suka kepada manusia ini, makan secara gelojoh, kan, makan secara berlebih-lebihan, kan. Sebab apa? Bila makan secara berlebihan ni tuan-tuan, bila perut kenyang, tuan-tuan pun makruf, saya pun makruf, bila perut kenyang ni mata lesu, mata layu, dah mulalah kita asyik nak tidur, dan hingga menyebabkan kita akan lupa untuk melakukan tuntutan-tuntutan fardu, bahkan yang sunat dalam kehidupan kita. Mulalah tak baca Quran, mulalah tak berzikir, bahkan ada yang tak sembahyang pun tuan-tuan, yang meninggalkan sembahyang yang fardu. Yang kedua, banyak bercakap. Percakapan ni kena hati-hati, sebab bila banyak cakap, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, kan, tempatnya wa'iyyazubillah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan, cakap yang penting, falyakul khairan aw liyasmut. Nabi bagi tahu dalam satu hadis, cakap yang baik ataupun tak boleh tinggalkan. Tinggal daripada berkata-kata, diam sahaja. Dan kadang-kadang minta maaf saya sebut tuan-tuan, ada setengah-setengah grup WhatsApp, kan, yang kadang-kadang bila kita duduk dalam tu, bahkan bukan kita nak duduk, kadang-kadang kita di-invite masuk dalam grup-grup tertentu. Kan, ada grup-grup yang kadang-kadang membicarakan benda-benda yang tidak ada kaitan dengan membina hati, membina jiwa, kan. Adalah saya nasihatkan untuk kita tawakuf,
kan, tawakuf ataupun kita mohon keluar sekejap, ataupun kita mohon untuk berundur diri daripada grup tersebut kerana kita khawatir, takut-takut kita terjebak dengan perkara-perkara yang seronok kan, yang lalai hingga akhirnya kita terjebak dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau grup tu grup ahli zikir, contohnya grup selawat 150,000 sehari, masya-Allah. Duduk dalam tu tuan-tuan. Tuan-tuan kalau saya tak kata tuan-tuan kan, kalau kita sekalipun setiap hari hanya 100 je zikir kita, orang lain masya-Allah sampai 70,000. Semalam ada satu orang hamba Allah hari Jumaat kan, upload dia punya zikir dalam grup tu tuan-tuan 76,000 kali. Masya Allah, 76,000 kali. Bukan 760, bukan 7,600, bukan juga 17,600, tapi 76,000 kali tuan-tuan. Masya Allah, hebat satu orang hamba Allah, satu orang perempuan tuan-tuan. Dan saya pun tidak mengenali nama sebenar beliau. Beliau hanya memakai nama traveller sahaja dalam grup tersebut. Tetapi setiap hari beliau akan berzikir dengan jumlah puluhan ribu tuan-tuan. Kan, kalau setakat 50,000 tu biasa je. Semalam hari Jumaat mungkin beliau lipat ganda-gandakan zikir beliau sehingga 76,000 tuan-tuan. Malu kita ni tuan-tuan. Tak payah kata 7,600. Nak dapat 760 pun kadang-kadang tak sampai. Tapi kadang-kadang bila kita duduk dalam grup orang-orang yang soleh tuan-tuan, kita termotivasi. Dan kita termotivasi untuk melakukan amal yang sama. Yang ketiga, kan, suka marah-marah. Ini juga perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kepada kita. Yang keempat, hasad dengki. Dan hasad ni tuan-tuan, dia akan makan segala amal kita. Kita dengki dengan orang, kita iri hati dengan orang, dia akan makan amal. Kita buat amal, lama-lama amal kita pupus, lupus hingga hari akhirat kita jadi orang muflis, wa'iyyazubillah min zalik. Dan yang kelima, orang yang kedekut, bakhil kan, rasa tak cukup dengan apa yang dia ada, nak lagi, bahkan orang minta pun dia tak nak bagi. Ini perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Yang keenam, suka bermegah diri kan, sombong, ujub, takabur tak ada dalam diri manusia. Dan yang ketujuh, cintakan dunia, hubbud dunia wa karahatul maut. Ini perangai anak Adam yang disebut oleh Nabi SAW. Yang ke-8, ego dan sombong dalam kehidupan dia. Dia rasa dia lah yang paling bagus, dia lah yang paling berjasa, dia lah yang paling hebat dalam kehidupan ini. Wa'iyyazubillah tuan-tuan. Saya nak beritahu pada diri saya beritahu diri saya ni tuan-tuan kan? Kalau tuan-tuan boleh ambil manfaat, silalah ambil. Anggaplah diri kita ni kain buruk tuan-tuan. Anggaplah diri kita ni kain buruk. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Orang kalau kita letak kain buruk kat satu sudut tuan-tuan, kain buruk yang usang kan, yang buruk, yang lusuh, bahkan yang mungkin busuk, jijik, bahkan diurung oleh lalat, langau dan sebagainya. Kita anggap itulah kita tuan-tuan. Kitalah diri ni tu. Kalau kita menganggap kita orang yang mulia tuan-tuan, sebenarnya kita sedang kan, ego, sombong, bahkan bermegah-megah dengan diri kita. Kita sombong, ta'ajub, takabur, wa'iyyazubillah min zalik. Kan, anggap diri kita ni kain buruk, kita banyak dosa tuan-tuan. Kan? Kita banyak dosa, kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak. Kan? Kita minta jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita ini berlazat-lazat dengan maksiat yang hingga akhirnya akan menyebabkan kita rosak dan punah dan binasa dan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9, hindarkan diri daripada ujub dan suka berbangga diri. Dan yang ke-10 ialah menggemarkan pujian. Dan suka orang puji, buat apa-apa je, dia kalau buat sedekah, dan dia kan pemurah dan sebagainya, wa'iyyazubillah. Ini semua akan melupuskan ataupun meluputkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW menyebut kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, ya Abu Zar, kata baginda, uzkurullaha zikran khamila. Qila wa ma dzikru al-khamil? Qala az-zikru al-khafi. Nabi bagi tahu dengan Abu Zar, wahai Abu Zar, zikirlah kamu dengan zikir khamil. Ditanya balik, apa itu zikir khamil? Nabi bagi tahu, zikir khamil itu adalah zikrul khafi. Zikir secara sembunyi-sembunyi. Kan? Yang ini apa tuan-tuan? Zikir hati. Zikir di dalam hati, yang mana saya sebut dalam pengajian yang lepas. Zikir hati ni zikir yang orang tak tahu tuan-tuan. Bahkan dalam riwayat lain disebut, malaikat pun tidak mengetahui orang yang berzikir dalam hati. Dan bahkan malaikat itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila hari akhirat nanti dibentangkan zikir-zikir khafi, amalan-amalan khafi, amalan-amalan yang disembunyikan, yang Allah sendiri akan tunjukkan di hari akhirat nanti, maka di situ pun kan pahalanya cukup besar, kerana yang mengetahui antara isi ataupun qimah ni kita kata apa?
kualiti zikir tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakannya tuan-tuan yang dilakukan oleh orang-orang yang di permulaan peringkat suluk, kan? Di peringkat suluk mereka ada martabat, maqam-maqam zikirnya tuan-tuan. Kenapa? Nak mengelakkan riak, kan, mengelakkan ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka sesuai bagi orang-orang yang tasawuf, orang-orang yang ahli salik, mereka ni ada maqam dan peringkat-peringkat zikir mereka tuan-tuan, kan? Bermula dengan zikir yang jali dahulu, la ilaha illallah, kemudian ada peringkat dia, kan, sehingga dibersihkan, kan, dosa, noda, kotor dan sebagainya, barulah guru-guru akan pindahkan mereka kepada zikir-zikir yang ke peringkat yang berikutnya. Baik, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutlah riwayat afdalul ibadi darajatan indallahi yaumul qiyamah az-zakiruna Allah katsira. Bermulalah yang terlebih afdal daripada hamba itu darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, ialah orang yang menyebut akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya, kan, yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita ni tuan-tuan, kan, benda amalan yang paling mudah untuk kita lakukan adalah zikir. Zikir ni dia tak perlukan kepada tenaga pun. Kalau kita berpuasa, kan, kita perlu berlapar dahaga. Kalau sembahyang, kita perlukan kepada pergerakan, kan, tunggang-tunggik, kan, sujud, rukuk dan sebagainya, qiyam, kan. Begitu juga kalau kita bersedekah, kita perlukan kepada duit. Duit datang daripada tenaga, usaha kita. Namun ada satu amalan yang cukup mudah untuk kita lakukan adalah zikir. Disebut oleh riwayat tadi, dia kata apa? Sebaik-baik zikir, sebaik-baik darjat di sisi Allah di hari akhirat nanti adalah zikir. Bahkan zikir ni tuan-tuan, kalau kita lihat di awal permulaan Islam, perintah sembahyang belum datang lagi tuan-tuan. Perintah sembahyang ni tak datang lagi di awal-awal kedatangan Islam. Jadi apa amalan orang Islam di awal-awal tersebut? Dan disebut oleh guru kami, dia kata amalan tersebut adalah amalan berzikir, kan? Mana orang Islam di awal-awal Islam tu, sebelum datang perintah sembahyang, mereka memperbanyakkan zikir kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat ada dua waktu dalam waktu sembahyang yang tidak ada sembahyang sunat ba'diyah, iaitu waktu subuh dan waktu asar. Kenapa? Inilah dua waktu, kata ulama, kan, untuk manusia meletakkan dirinya sebagai orang yang mengingati Allah dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, ulama-ulama juga banyak menyusun zikir pagi dan petang. Tujuannya apa? Sebab pagi itu, makna kalau kita kata pagi itu lepas subuh itu tadi, waktu manusia lapang. Tidak ada sembahyang sunat selepas subuh. Dan begitu juga selepas asar, manusia lapang. Tidak ada sembahyang sunat ba'diyah asar selepas sembahyang asar. Tujuannya apa? Untuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan, usahakan untuk kita berzikir sebanyak-banyaknya tuan-tuan. Dan baru ni saya dengar, kan, ada satu bingkisan ceramah Habib Umar Al-Hafiz, kan, dia mengatakan jangan tinggal daripada untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil setiap pagi dan petang 7 kali tuan-tuan. Kan, kalau kita baca untuk ramai, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita baca untuk diri kita seorang, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Boleh juga kalau nak ditambah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ataupun cukup dengan hasbiyallahu wa ni'mal wakil 7 kali pagi, 7 kali petang. Itu antaranya tuan-tuan, kan. Banyak lagi zikir-zikir lain, zikir pagi, zikir petang yang kita boleh baca. Antaranya, kan, disebut dalam riwayat, kan, syurga merindui orang-orang yang selalu menginginkan ataupun menyebut tentang syurga. Dan neraka pun mendoakan orang-orang yang selalu minta jauh daripada neraka. Maka diajarkan juga pagi dan petang kita sebut 3 kali, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Kita sebut selepas sembahyang subuh. Begitu juga selepas sembahyang asar kita sebut. Maka syurga akan merindui kita tuan-tuan. Hebat ni, syurga rindu kita tuan-tuan. Kan, syurga kata, ya Allah, kan, orang ni hari-hari dok sebut aku, ya Allah, aku rindu untuk masukkan ia ke dalam syurga ini, ya Allah. Dan neraka, bila kita tiap hari kita minta mohon jauh daripada neraka tuan-tuan, neraka doa akan minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan manusia ini, kan, daripada menjadi, kan, penghuniku, ya Allah. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang.
Itu antaranya tuan-tuan. Banyak lagi kalau kita nak sebut dalam kesempatan ini, tak sempat kita nak sebut tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dan kesempatan kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita ketahui, kan, daripada zikir-zikir yang disebut oleh ulama, kan, disebut oleh Nabi SAW dengan zikir-zikir yang warid. Sebab tu Imam Hasan Al-Banna menyusun Al-Ma'thurat, kan, yang dibaca pada waktu pagi dan petang. Asbahna ala fitratil Islam, raditu billahi rabba, kan, subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih dari kalimatih, dibaca dalam Ma'thurat. Ini semua, kan, tujuan untuk, bukan untuk sesiapa tuan-tuan, untuk diri kita sendiri, kan. Kalau tak tahu dah nak zikir apa, ambil Ma'thurat. Ulama dah susun dah tuan-tuan. Ambil Ma'thurat, baca Ma'thurat. Kalau tak sempat, kan, bacalah zikir-zikir mana yang kita tahu, sekurang-kurangnya ada sediakan waktu. Moga-moga kita dibangkitkan di hadapan Allah sebagai golongan az-zakirun. Sikit lagi tuan-tuan, kata Imam Abu Hasan Al-Wahidi, kata Ibnu Abbas, dikendaki dengan menyebut Allah itu ialah pada waktu pagi dan petang, di segala tempat tidurmu dan di setiap jaganya, dan tiap-tiap kali keluar daripada rumahnya menyebut ia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Lazimkan diri kita tuan-tuan, terutama sekarang ni kalau kita nak keluar tuan-tuan, kan, ada zikir bila mana kita nak berada di luar rumah, kan. Apa zikir dia? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan ketika berada di pasar, makna pastikan setiap gerak kita, setiap nafas kita ini diisi dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak menjadi sia-sia tuan-tuan, dan tidak menjadi kita ni orang yang rugi di hari akhirat kelak. Nanti kalau kita tengok di hari akhirat, punyalah banyak waktu yang kita gunakan ini untuk kita sia-siakan tuan-tuan. Kita akan jadi orang yang menyesal tuan-tuan. Dan jangan kita menyesal di hari akhirat, kan. Kalau menyesal kat dunia, kita masih ada waktu tuan-tuan, dan kita masih ada waktu, dan kita gunakan waktu yang sehabis baik itu untuk, kan, untuk kita beramal. Sebab tu Nabi sebut dalam satu riwayat yang lain, kan, carilah kamu akan dunia seakan-akan kamu akan hidup lagi 1000 tahun, tetapi beramallah seolah-olah kamu akan mati esok hari. Tak apa, nak cari urusan dunia, nak bekerja, nak berbisnes, nak berniaga, buatlah, kan, seolah-olah kita nak hidup lagi 1000 tahun. Tapi bab amal, kena ingat, tak tahu sompek tak sompek lagi, kata orang Negeri Sembilan tuan-tuan, kan. Tak sompek lagi lah, kira sompek tak sompek lah, nak tunggu ke petang, kan. Tak tahu lagi kira sompek tak sompek nak sampai hari esok tuan-tuan, kan. Maka kita disebabkan tak tahu ni tadi, maka kita kena jadi orang yang tamak. Tadi kita bagi tahu jangan tamak bab makan, dan yang gelojoh bab makan, tapi bab amal biar kita jadi orang tamak tuan-tuan. Tamak dalam beramal sebab kita tak tahu lagi esok masih ada ataupun tidak. Kita tahu petang masih ada ataupun tidak. Kita tak tahu berapa lama lagi kita, kan, diberikan rezeki untuk duduk di atas muka bumi ni tuan-tuan. Seorang demi seorang kawan-kawan kita dia jemput, kenalan kita dia panggil. Ni musim-musim Covid ni tuan-tuan, kan, kita dengar kematian meningkat hari demi hari, kan, sehingga cecah 100 lebih orang meninggal tuan-tuan, wa ya'zubillah min zalik. Kita takut kita tak sompek tuan-tuan, kan, nak buat amal, tak tahu nak buat bekal apa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kan, berbekal-bekallah, sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa datang daripada mana? Daripada amal, kan. Buatlah amal soleh, kan, tak banyak tak apa, tetapi istiqamah itu yang lebih penting tuan-tuan. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, Nabi SAW menyebut khairuz zikril khafi wa khairul ibadati akhaffuha wa khairul rizqi ma yakfi. Sebaik-baik zikir itu zikir yang khafi, zikir yang dibuat secara sembunyi, dan sebaik-baik ibadah itu yang terlebih ringannya. Terlebih ringan maknanya kita tidak beratkan ibadah hingga akhirnya kita futur, kan, kita kecundang dengan ibadah tersebut hingga kita tinggal ibadah. Biar khairul amal adwamuha wa iqalla. Sebaik amal itu ialah yang kita buat secara konsisten, tetap walaupun dia sikit. Sikit tu maknanya boleh kita katakan biar ringan, tetapi kita konsisten kita buat. Setiap hari kita ada zikir yang kita buat, setiap hari ada sedekah yang kita berikan, setiap hari ada ayat-ayat Quran yang kita bacakan tuan-tuan. Dan yang terakhir, wa khairul rizqi ma yakfi. Sebaik-baik rezeki itu apa yang mencukupi, kan. Untuk ajar apa? Qanaah, kan, rasa syukur, rasa cukup dengan apa yang ada. Cerita bab rezeki ni yang terakhir tuan-tuan. Saya ingat kita ni biasa sembahyang duha, kan. Sembahyang duha ni disebut oleh ulama 2 rakaat itu untuk buka pintu rezeki, kan. 4 rakaat itu untuk, kan, mencukupkan rezeki, dan 6 rakaat ataupun 8 rakaat itu untuk melebihkan rezeki.
Kalau selama hari ni kita sembahyang duha 2 rakaat, tuan-tuan, kita kata aku sembahyang duha hari-hari, rezeki tak murah-murah pun sama je. Sebenarnya kita baru buka pintu, tuan-tuan. Kan, baru buka pintu rezeki. Bila kita buat 4, sebenarnya baru mencukupkan rezeki. Kan, sama je rezeki kita. Tengok, kan, setiap bulan lebih kurang je lah. Lebih kurang 5,000 tak bertambah pun sembahyang duha, tak tinggal ni 4 rakaat. Rupanya, kan, kita tak upgrade kita punya solat kita, tuan-tuan. Kan, kita lepas ni kita buat bukan setakat 2, bukan setakat 4, usahakan untuk buat 6. Kan, ni PKP ni peluang ni, tuan-tuan. Kalau hari kerja tak kata apa lah, tuan-tuan, kan. Tapi ni PKP ni ruang dan peluang untuk kita ambil duha 6. Kalau rajin lagi buat 8. Masya-Allah, tabarakallah. Dan sekadar itu dahulu, tuan-tuan, moga-moga apa yang saya sebut dalam pertemuan kali ini, semua nasihat itu adalah saya tujukan kepada diri saya, dan kalau ada manfaat di sisi tuan-tuan, ambillah ia sebagai perkara yang berfaedah untuk kita amal sama-sama, tuan-tuan, untuk kita kejar, kan, untuk kita bekal dengan sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.